Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan daripada Abi Abdullah bahawasanya berkata ia, tiada aku lihat akan hakim sekali-kali, ini orang yang bijaksana, melainkan berkata ia pada akhir perkataannya, jika kasih engkau bahawa tiada diketahui orang, maka engkau itu daripada Allah Ta'ala atas kelakuan. Kata orang bijaksana mengatakan bahawa kalaulah kamu ini merasa di dalam hati tidak inginkan kemasyhuran, maknanya jika kasih engkau daripada tiada diketahui orang, jika kamu ingin supaya orang tidak mengenali kamu, jika kamu ingin supaya kamu ini tidak masyhur, dalam hati kamu, kalau kamu ada tidak mahu masyhur, tidak mahu keinginan orang kenal dia, orang sanjung dia, maka engkau itu daripada Allah Ta'ala atas kelakuan. Engkau adalah orang yang akan dapat keredaan Allah, ataupun engkau adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Lagi mana kita ada inginkan supaya manusia sanjung kita ataupun mencari kemasyhuran di kalangan manusia, maka kamu belum lagi mencari kasih pada Allah, kamu masih mencari kasih pada manusia, kasih pada makhluk. Jadi seandainya kamu rasa dalam hati kamu rasa diinginkan Allah Ta'ala kasih, ataupun tidak mahu masyhur, menjauhkan diri daripada orang supaya orang tidak kenal dia, kerana bahaya ini masyhur ni kadang-kadang bahaya. Dengan sebab orang masyhur, sebab apa kita jadi masyhur? Sebab orang suka kita, orang kasih kita, orang puji kita. Lalu bila orang puji kita, kita suka orang memuji kita. Dengan sebab kita masyhur, orang akan banyak puji kita, lalu kita merasa gembira di atas pujian orang. Itulah rosak ibadat kita. Ketika itu rosaknya ibadat kita. Kerana apabila orang sudah memuji kita, orang menyanjung kita, akan menyebabkan kita merasa ujub di atas apa yang kita ada. Lalu kita lupa Allah. Kalau ada ilmu ini akulah, kebijaksanaan aku. Orang berubah kerana aku. Lupa dah, itu datang daripada Allah. Kerana aku. Semuanya lihat atas diri dia saja. Akhir sekali binasa amal ibadat yang dia lakukan. Maka kalau kamu ini duduk di atas Allah, kelakuan Allah, dikasihi oleh Allah Ta'ala, kamu tidak inginkan kemasyhuran, ataupun tidak mahukan kepada mencari kelebihan di sisi makhluk, bahkan mencari kelebihan di sisi Allah Ta'ala. Dan hal yakni kadar dan kelakuan pada Allah Ta'ala, inilah kadar, inilah kelakuan daripada Allah, inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni orang yang inginkan kasih pada Allah. Kita hari ini beribadat ingin supaya kasih pada makhluk. Kalau kita buat amal ibadat, Allah Ta'ala tahu kita buat amal ibadat, patutnya kita perlu gembira. Tapi oleh kerana hati kita ada pada makhluk, kita rasa tidak gembira, tidak suka kalau ibadat yang kita lakukan ini tidak diketahui oleh makhluk, tidak diketahui oleh orang ramai. Orang ramai tidak tahu aku ini sembahyang malam tiap-tiap malam. Orang ramai tidak tahu aku ni baca Quran tiap-tiap malam. Orang ramai tidak tahu aku ni banyak berpuasa. Allah, ruginya dia tak tahu aku ni banyak berpuasa. Lalu kita ingin mencarikan masyhur di kalangan manusia supaya manusia beritahu pada kita, ataupun dia mengatakan kita, tak ada dah orang rajin ibadat, awak seorang saja. Ataupun biar kita nak orang, biar orang tahu bahawa kita ni ahli ibadat. Lalulah kita pun menceritakan supaya orang menyebut-nyebut hal kita, supaya orang mengatakan kita orang yang baik. Lalu kita merasa ujub, kita merasa kita lah yang lebih baik. Orang lain semua tidur belaka, aku bangun malam tiap-tiap malam. Yang nampak letih-letih dorok ni sebab apa? Sebab bangun malam lah. Lalu orang pun tengok, oh bagusnya kamu bangun malam. Orang pun memuji-muji kita. Akhir sekali rosak amal ibadat yang kita lakukan tadi. Lalu dia kata, selagi mana kamu inginkan nama di sisi makhluk, ataupun inginkan kasih kepada makhluk dengan ibadat yang kamu buat, maka kamu masih lagi jauh dengan Allah. Kita buat amal ibadat, kalau orang lain tak tahu, rasa tak suka, ini masanya kita masuknya kita jauh lagi dengan Allah. Biar kita buat semata-mata kerana Allah Ta'ala.
Uwais Qarni, kalau tak silap saya Uwais Qarni. Dia adalah orang yang tidak dikenali oleh orang ramai, tetapi dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah katanya jumpa sekali je dengan dia. Dan dia sangat rindu pada Nabi, nak jumpa sangat Nabi. Satu hari dia beritahu kepada mak dia, saya nak berjumpa dengan Rasulullah. Mak dia kata, bila kamu pergi rumah Nabi kemudian terus balik. Terus balik. Dia pun taat pada kata mak dia, baik, nanti saya sampai rumah Nabi, lepas tu saya terus balik. Lalulah dia pergi jalan kaki. Jalan kaki jauh. Makan masa beberapa hari jalan kaki semata-mata nak jumpa Nabi saja. Sampai di rumah Nabi, Nabi pergi berperang. Pergi berperang, dan Aisyah ada ketika itu. Dia kata, saya datang daripada jauh nak jumpa Nabi. Lalu Aisyah kata, tunggulah, nanti Rasulullah balik perang boleh jumpa dengan dia. Tetapi dia ingat, mak dia kata sampai rumah Nabi terus balik. Terus balik. Lalu dia mengambil keputusan dia balik. Bila dia balik saja, balik ke kampung dia, Rasulullah balik perang. Lalu Aisyah pun cerita, ada orang nak jumpa kamu. Nabi tanya macam mana, dia kata macam ni orang dia. Lalu Rasulullah mengatakan dia adalah Uwais Qarni, seorang orang yang soleh, salah seorang sahabat juga duduk zaman Nabi, tapi tak sempat jumpa Nabi. Nabi ada pergi perang, katanya sempat jumpa sekali saja. Lalu Nabi menyebut nama dia, Nabi sebut nama dia, dan Nabi beritahu pada sahabat besar Nabi, kalau tak silap saya Abu Bakar dengan Umar, kalau kamu jumpa Uwais Qarni ini, kamu hendaklah minta doa dengan dia, kerana doa dia makbul, berkat. Lalu sahabat Nabi besar, sahabat besar Nabi ni pergi cari Uwais. Bila pergi cari, orang kenal, ni Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, ni orang besar. Tapi kenapa orang cari dia? Uwais Qarni orang tak kenal pun. Orang yang tidak dikenali ramai, orang yang dilihat tidak ada apa-apa kelebihan, orang yang dilihat tidak ada kehebatan. Kita kadang-kadang kita sangka orang tu ada kehebatan, tapi di sisi Allah tak ada kadang-kadang. Kita tengok ustaz tu mengajar ramai orang, ni ustaz ni hebat, padahal tak ada hebat pun. Ustaz yang mengajar 5-6 orang tu hebat pada ustaz mengajar ramai. Boleh jadi dengan sebab ramai dia mari ujub. Dengan sebab lagi dengan ramai dia mari dia sombong. Akhir sekali orang tak kenal pun Uwais Qarni ni siapa. Orang pun tanya, kenapa Saidina Abu Bakar duk cari dia, Saidina Umar duk cari dia. Dia rapat-rapat sikit, tak muak. Ada lagi luar ramai. Tepi-tepi ni pun boleh rapat-rapat sikit. Tapi jauh lagi dengan saya, sorry bang. Apabila orang dok cari dia, orang rasa pelik. Kenapa orang cari dia? Apa kelebihan dia? Apa kelebihan dia? Lalulah dua sahabat Nabi jumpa dia. Kalau tak silap, masa jumpa dia tengah sembahyang sunat. Dia tengah sembahyang sunat. Selepas dia sembahyang sunat, dia pun melihat ada dua sahabat besar yang sedang mari nak berjumpa dengan dia. Dan dia selepas baru sembahyang, baru lepas ibadat sembahyang sunat, dia mengatakan bahawa inilah orang yang melihat aku sembahyang sunat selama ni. Maknanya kalau aku dapat tahu, maknanya kalau dia dapat tahu Saidina Abu Bakar, Saidina Umar mari tu, dia takkan sembahyang sunat. Dia takkan. Inilah orang yang pertama tengok dia sembahyang sunat. Dan dia pun tengok, ada juga. Kalau boleh nak elok-elok lagi, nak elok-elok supaya orang tidak diketahui dia adalah wali Allah Ta'ala. Dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Batulah kata Abi Abdullah mengatakan bahawa kalau kamu ni dekat dengan Allah, kamu ingin dikasihi oleh Allah, kamu ini suka supaya orang tidak mengenali kamu. Bukan siapa tambah kawan orang tidak. Lagi orang kenal aku pula malah hari. Dah, bukan gitu. Tidak dikenali kita sebagai ahli ibadat. Orang tengok Allah, puasa sunat dah rajin, baca Quran dah rajin dengar. Puasa apa ni, maya malam rasa jauh kali, cakap aja sedap. Tak ada orang lain. Jadi nak beritahu supaya dia kata kalau kamu sudah tidak dikenali, kamu lebih suka tidak dikenali sebagai ahli ibadat.
Sebab kita buat amal ibadat bukan untuk Allah, untuk makhluk, untuk Allah. Jadi selagi mana kalau kita merasa bahawa kalau kita buat amal ibadat dan kita merasa suka kalau orang tidak tahu, itulah kamu dekat dengan Allah. Tapi kalau kamu buat amal ibadat, kamu rasa kalau orang tahu tak sedar, kamu bukan lagi ahli Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak tanya aku dorok ni. Lalu orang tanya, mana dorok? Puasa sunat. Ambo buat sama tiap-tiap hari. Orang tak tanya dah. Orang tak tanya. Orang tanya dorok je. Nampak dorok je. Ambo puasa sunat. Lepas tu kabur pula tiap-tiap hari. Dah hari ni memang dorok sikit. Sebab malam bangun tahajud. Faham dah apa? Kau 3 tak tidur-tidur pada ni. Dia tambah pula tu. Lepas tu tambah lagi. Lama dah membayar tahajud 2-3 tahun dah. Satu persatu. Baru hati lega. Orang dapat tahu aku ni. Baru dia tahu aku macam mana orang. Orang tak boleh buat main-main aku. Ni tu dia. Hati kita rosak lagi sebenarnya. Kalau ada macam tu rosak lagi. Rosak lagi sebenarnya. Dan khabar pada bab uzlah. Khabar pada bab uzlah, khabar tu hadis. Dalam bab uzlah ini amat banyak. Kalau nak tahu hadis mengenai uzlah ni banyak dan amat masyhur. Dan masyhur mengenai hadis disuruh uzlah. Dan orang yang akil, orang yang akil ni orang yang berakal, orang yang bijaksana, cerdik, memadalah akan dia dengan isyarat dan tiada mengambil iktibar orang yang ahmak. Ahmak ni orang yang dungu, orang yang bodoh. Jadi cukuplah orang-orang yang cerdik dengan dalil-dalil yang ni cukuplah. Dia rasa nak beruzlah. Nak uzlah dan akhir kata biarlah kita ni biar dalam hati kita kalau boleh supaya orang tidak mengenali kita. Apa maksud kita tidak mengenali kita, tidak orang tak kenal kita, supaya orang tidak kenal kita ini ahli ibadat kalau kita buat ibadat kepada Allah. Jadi jangan berasa kalau boleh orang kenal kita, jangan. Jaga hati kita supaya kita ini biar kita rasa puas hati beribadat dengan Allah Taala. Maka dia kata di sini yang tidak mengambil iktibar adalah ahmak. Ahmak ni orang yang dungu, orang yang bodoh. 1000 ibarat, 1000 ibarat. Kalau kamu beri ibarat, beri contoh, beri hadis banyak pun, kalau orang itu orang yang ahmak. Ahmak ni orang yang tidak mahu menerima kebenaran ataupun tidak mahu belajar kebenaran. Marilah 1000 dalil pun dia tidak akan mahu menerimanya. Lalu Imam Ghazali mengatakan, padanglah dengan dalil yang aku beri ini. Kalau orang itu cerdik, dia sudah dapat faham dah. Dia beribadat ini kerana Allah dan dia bukan nak cari nama di sisi makhluk, dan dia ingin melazimkan diri dia kepada ibadat. Mana-mana satu perkara yang menarik dia kepada lalai kepada Allah, dia tidak mahu buat terlibat sama. Dia ingin melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu waliyu taufiq, dan Allah Taala lah yang memberi pertolongan taufik. Taufik ni pertolongan dalam kita melakukan amal ibadat kepada Allah. Kadang-kadang kita dapat hidayat tapi taufik tak dapat. Dapat hidayat macam mana? Bila orang beri nasihat kita, kamu kena belajar agama, kita hidup ni tak sudah gini. Nanti yang kita mati bukan harta benda kita bawa, yang kita bawa adalah amal ibadat yang banyak. Kita rasa insya betul juga ni nak berubah, tapi sampai masa tak berubah juga, tak pergi belajar juga. Itu hanya dapat hidayat, tidak dapat taufik. Kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala beri hidayat dan taufik kepada kita untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan perkara yang kedua yang menghukumkan suruh tinggal daripada manusia pada kelakuan ini, iaitu kelakuan beribadat. Yang ini di antara perkara yang kedua yang kita disuruh supaya meninggalkan makhluk, meninggalkan manusia, kerana bahawasanya manusia itu membinasakan mereka itu atasmu akan riak, dan menghiasi dirinya dengan seorang yang beramal. Jadi nak beritahu di antara sebab kita disuruh, sebab kita disuruh menjauhkan diri daripada manusia, kerana sabit manusia kita selalunya melakukan ibadat dalam keadaan riak, tunjuk-tunjuk pada orang. Sebab tu kalau kita nak buat amal ibadat, biar jauh pada orang supaya tidak membawa kepada riak. Jadi bila kita banyak sangat bergaul pada manusia, bila bergaul pada manusia, kadang-kadang sifat manusia ni nak menunjukkan diri dia lebih.
Dia lebih, dia lah lebih alim, dia lah lebih banyak ibadat, dia lah lebih tu. Lalu kita berkawan pula, akhirnya kita nak tunjuk diri kita lebih. Lalu kita semayang, boleh jadi kita semayang kita tunjuk pada dia. Boleh jadi kita buat sesuatu ni bukan kerana Allah, dah kerana dia. Sebab apa? Sebab banyak sangat makhluk di kalangan kita. Jadi bila makhluk di kalangan kita, kita ni bila berkawan dengan orang saja, biasa kita nak memenuhi hati dia. Supaya orang kata kita bagus, supaya orang kata kita cerdik, supaya orang kata kita ni orang yang boleh kira. Supaya orang kata kita ni kita yang ahli ibadat. Lalu kita akan buat. Bila kita buat ni nak memenuhi hati manusia, bermakna kita telah riak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabit buat amal ibadat dalam keadaan riak. Bila banyak melakukan ibadat ataupun dengan sebab kita banyak bergaul dengan makhluk, dengan manusia. Sebab tu kita disuruh supaya banyak menjauhkan diri dengan makhluk, kecuali dalam perkara-perkara yang penting saja. Perkara-perkara yang penting. Kerana manusia ni kalau kita banyak sangat berkawan, kalau kita renung-renung, kita dah fikir-fikir, banyak bawa pada dosa pada ibadat. Kalau dibandingkan aku berkawan, aku banyak bergaul dengan makhluk, adakah kebanyakan makhluk itu mengajak aku kepada ibadat ataupun mengajak aku kepada lalai pada Allah? Bila kita renung-renung, kebanyakannya banyak kita berkawan dengan makhluk itu menarik kita kepada lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tarik kita pun ibadat yang ditarik itu merosakkan kita. Seperti bila kita berjumpa dengan dia cerita, Allah, saya semenjak berkawan dengan awak ni, saya tak jumpa orang baik macam awak. Awak ni macam ni, kita pun merasa ujub dengan apa yang ada. Dan kita merasa sum'ah, suka dipuji oleh orang. Biasa nak pergi pula kawan dia sebab dia puji kita pula. Esok pergi pula sebab dia puji kita pula. Kadang-kadang kita nak dengar apa dia puji kita besok pula. Inilah yang menyebabkan amal ibadat kita binasa. Kerana kita banyak berkawan atau banyak bercampur dengan makhluk. Akhir sekali dia kata menuntut kepada riak, menuntut ini mencari riak. Sabit kamu berkawan, sebab itu disuruh kamu tinggalkan manusia, tinggalkan makhluk. Kerana dengan sebab makhluklah kamu mencari riak, melakukan ibadat nak tunjuk pada dia dan menghiasi dirinya, dan lalu dihiaskan dirinya. Dengan sebab kita berkawan, kita nak hiaskan diri kita dengan amalan-amalan yang baik, padahal kita bukan orang yang baik pun. Tapi nak tunjuk dengan orang kita. Jadi ibadat ketika itu sudah bukan kerana Allah, kerana dia. Sebab tu Nabi sebut, dia kata di antara yang Nabi takut orang melakukan syirik, iaitu syirik kecil. Apa syirik kecil? Iaitu melakukan riak, buat satu ibadat bukan kerana Allah. Jadi dekat negeri akhirat nanti Allah Ta'ala kata, kamu dulu ibadat untuk siapa? Kamu nak tunjuk siapa? Dulu ibadat kamu nak tunjuk kepada pak mertua kamu. Minta pahala dengan pak mertua kamu, jangan minta dengan aku. Ini contoh saja. Maknanya kamu buat ibadat kerana nak tunjuk pada kawan-kawan, supaya kawan-kawan kata, Allah rajinnya aku beribadat. Kamu nak tunjuk pada kawan-kawan. Jangan cari pahala dengan aku, kata Allah, cari pahala dengan dia. Cari pahala dengan dia. Kerana Allah Ta'ala ini bebas daripada syirik. Allah Ta'ala tidak boleh disyirikkan, disekutukan. Buat ibadat kerana makhluk, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata, dan sebenarnya telah benar Yahya ibnu Mu'az, Yahya bin Mu'az Al-Razi rahimahullahu ta'ala, sekira-kira berkata ia, melihat bagi manusia itu hamparan riak. Dia melihat manusia ramai-ramai ni ibaratnya seperti hamparan yang diduduki oleh orang-orang yang riak. Siapa yang duduk atas hamparan itu akan jadi riak. Dia melihat ramainya manusia, setengah-setengah orang tu dia tidak mau kawan ramai-ramai. Ada wali-wali Allah Ta'ala, dia takut kawan dengan ramai-ramai. Sama ada dia takut orang itu memuji dia ataupun menyanjung-nyanjung dia, dan dia bimbang sebab daripada orang puji dia dan orang sanjung dia menyebabkan dia riak melakukan ibadat kepada Allah. Kata Fudail bin Iyad, kalaulah seseorang itu meninggalkan ibadat kerana manusia, contohnya kita ni alhamdulillah berubah. Daripada dulu tak mendengar, sekarang mendengar. Daripada dulu tidak menutup aurat, tidak memakai tudung, lepas ni memakai tudung. Daripada dulu cakap kasar, cakap sini 2-3 buah rumah dengar dah. Visi bangun, lepas ni slow je, tertik turning orang kata. Bagus dia kata orang ni. Dah berubah dah. Akibat daripada tu orang pun memuji dia. Allah bagusnya awak ni, Allah jauhnya berubah, alhamdulillah dah. Lalu kita merasa suka dengan orang puji tadi. Lalu lah kita pun sedar, tak boleh ni. Nanti jadi riak pula aku.
Lalu pun dia meninggalkan. Yang dulu belajar agama tambah belajar agama. Tinggal. Sebab apa? Sebab takut orang puji kita. Lalu kita tinggalkan itu pun dipanggil riak juga. Walaupun kita cuba lari. Macam seorang lelaki, dia ini tidak sembahyang contohnya, tidak pergi ke masjid surau, tapi tiba-tiba dapat hidayah Allah, berubah. Dapat hidayah Allah, berubah, kemudian pergi ke surau. Bila ke surau, dia dah daripada jadi jemaah biasa dah jadi Tok Bilal, jadi azan. Bila dia azan, orang pun puji dia, Allah bagusnya lah, kan bagus duduk surau, siap boleh azan, boleh jadi Tok Bilal pula. Lalu dia dengar orang-orang kampung duk puji dia. Dia kata tak boleh, nanti orang puji aku jadi riak pula, aku malas jadi Tok Bilal, malas pergi masjid. Nak semayang kat rumah saja. Lalu dia tinggalkan ibadat tadi, maka Hudaybiyah mengatakan itulah dia orang yang riak. Riak juga, lari daripada riak, masuk dalam lubang riak juga. Sebab apa? Sebab riak ini melakukan ibadat kerana makhluk, meninggalkan ibadat kerana makhluk. Itulah dia yang dipanggilkan riak. Menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Inilah yang ditakuti. Jadi kita dalam tasawuf membahaskan perkara ini supaya amal ibadat kita menjadi baik. Dan takut mereka itu atas diri mereka itu. Dan mereka itu takut. Dan segala orang yang zuhad. Berkata ia melihat bagi manusia hamparan riak. Dia kata, aku melihat manusia seperti hamparan. Siapa yang duduk di atas hamparan itu akan terkena penyakit riak. Dan segala orang yang zuhad ni orang yang zuhud. Orang yang zuhud, senyata telah takut mereka itu atas diri mereka itu. Mereka takut. Takut atas diri mereka itu daripada makna ini, yakni daripada jadi orang yang riak. Hingga ditinggal mereka itu akan berjumpa dan berziarah. Siapa tambah jumpa orang? Siapa tambah jumpa orang? Bimbang. Kalau kita jadi orang baik dia tu, kita dah zuhud, jaga betul-betul dah. Tidak mau tertipu dengan kehidupan duniawi. Orang zuhud ni orang yang menjaga dirinya supaya tidak tertipu dengan kehidupan duniawi. Dunia ni tipu daya belaka sebenarnya. Dunia ni mimpi kan? Kan kita dah beritahu dah. Bila orang tu, dunia ni yang kita banyak-banyak, ada rumah, ada anak, ada harta, ada tanah, ada kenderaan, semua tu. Bila kita mati, hilang, tak ada apa-apa. Sumpah dengan mimpi, orang kita mimpi malam-malam. Mimpi-mimpi, dalam mimpi berjalan-jalan, gali tanah, jumpa harta karun. Aku kaya, kejut tidur, tak ada asal baru. Tak ada. Itulah dia kehidupan dunia hari ini, tipu daya mereka. Yang kita dah pegang, nak sungguh, dia tipu daya belaka. Tipu daya itu, atau tipu daya dalam mimpi. Sekarang ni, kita tengah bermimpi. Bila kita jaga, nanti kita mati kita jaga pula. Wah, habis pula. Mana harta benda aku tidak habis, hilang habis kita. Jadi kita tipu daya atas tipu daya hari ini. Jadi dalam keadaan macam tu, orang zuhud ni dia takut, dia jaga. Dunia ini merupakan tipu daya bagi mereka, sehingga kan takut mereka itu dapat tamu jumpa orang. Kalau kita orang zuhud, dia puji pula, Allah nak cari mana orang zuhud macam ni. Dia puji pula. Akhirnya dia kali bimbang, takut orang duk kata ke dia, orang kata dia baik, orang puji dia, ataupun orang duk sanjung dia. Jadi kita manusia tak dapat lari hati manusia ni. Manusia dia suka kepada nafsu. Dia antaranya suka dipuji. Ini tak dapat lari. Jadi dia nak jaga benda macam ni lah. Lalu dia pun dia kata, ditinggal mereka itu akan berjumpa dan berziarah. Dia tambah jumpa orang, dia tambah ziarah lagi. Setengah akan setengahnya, yang ni tambah jumpa dah orang lain. Kerana apa dia kira baik, bagus. Ziarah ni bagus. Ziarah ni, kita ziarah orang ni pahala besar. Dan kita pergi rumah orang, menyebabkan orang tadi yang terima tetamu kita akan dibuka pintu rezeki. Kalau nak dapat pintu rezeki banyak, kita terimalah tetamu dan kita layaklah tetamu dengan sebaik-baik layanan. Akan dibuka pintu rezeki daripada Allah Ta'ala. Bagus ziarah. Ziarah ni dapat pahala. Kita ziarah dapat pahala. Nama ada kita ziarah orang sakit, ataupun kita pergi jumpa orang, semua dapat pahala. Tetapi betul dapat pahala. Tapi di sebalik kita mendapat pahala, kadang-kadang sabit kita ziarah tu dapat dosa. Okey, baik kita nak pergi rumah orang. Lama kita tak jumpa sayang kita tu. Lalu kita pun ziarah. Bila kita ziarah ini, bagus dapat pahala.
Ada dalam satu hadis menceritakan bahawa di antara ada seorang sahabat tu, Allah Ta'ala kata, orang ni aku masukkan dia dalam syurga. Kenapa? Dia sanggup berjalan kaki jauh nak jumpa kawan dia. Kerana semata-mata nak hubung silaturahim. Dan dia kasih di antara satu sama lain. Kerana dia dah masuk syurga dengan sebaik-sabik dia ziarah rumah orang. Jadi dia meninggalkan ziarah ni orang zuhud ni. Dia bimbang sebab apa? Ziarah itu bagus. Macam kita lama tak jumpa saing, rasa pergi jumpa saing, ziarah dapat pahala. Tapi masa ziarah tu, dia pergi hidangnya ketupat, kita makan ketupat. Makan tupak. Akhir sekali ziarah itu dapat pahala. Tapi sabit kita berjumpa dengan makhluk tu banyak dosa. Banyak dosa. Betul. Hari ni kalau kita tak uzlah, kita tak duduk dalam rumah, tak ada banyak dosa. Kita keluar daripada rumah dosa saja. Pergi pasar minggu dosa banyak. Pergi pasar raya, dosa banyak. Pergi mana pun dosa banyak. Kita tak mau dengar dah apa-apa dah pakai. Tapi kita pergi dekat pasar, dia pasang lagu kuat-kuat. Pasang lagu kuat-kuat, kita pun dengar juga. Lepas tu bercampur gaul pula. Dalam keadaan tu tidak kita ni kena asingkan diri kita dan banyakkan beribadat duduk dalam rumah. Baik, kita tengok. Maka dia kata di sini, dan sesungguhnya diceritakan oleh Harim Ibnu Hayyan, berkata ia bagi Uwais Ibnu Amir Qarani Al-Qurani, ni seorang Uwais Qarani tak kala berjumpa sertanya, dia berjumpa dua orang tu, dia kata, hai Uwais, telah kami hubungkan dengan ziarah dan berjumpa. Dia kata hubung tu hubung rahim, hubungan silaturahim. Uwais kata, aku jumpa ni nak hubungkan hubungan silaturahim. Dan maka berkata Uwais, telah aku hubungkan di kau dengan barang yang terlebih manfaat bagimu daripada keduanya. Dia kata, aku sudah berhubung dengan kamu. Dia kata, jadi sekarang ni Harim Ibnu Hayyan ni dia berjumpa dengan Uwais. Jadi berjumpa dengan Uwais ni lama tak jumpa, jadi Harim ni nak jumpa dengan Uwais. Tujuan nak jumpa ni nak hubungkan silaturahim. Hubung silaturahim. Bila berjumpa, lama tak jumpa, dia kata. Jadi aku datang ni semata-mata ini nak menghubungkan hubungan silaturahim dan juga nak ziarah pada kamu. Lama dah. Dan kamu pula senyap tu, menghilang gitu, macam tambah berhubung saja. Kata Uwais, kata aku hubung dah dirimu dengan diri aku. Hubunglah diri aku dengan dirimu tu dengan barang yang terlebih manfaat bagimu. Daripada keduanya iaitu berziarah dan berjumpa tadi. Aku dah berhubung dah. Walau tak jumpa lama, aku pun tak mau pergi rumahmu. Tapi aku dah berhubung dah. Hak ni pula Harim Ibnu Hayyan ni kata lama tak jumpa Uwais, nak pergi berhubung. Hubungkan silaturahim, nak pergi ziarah, nak pergi jumpa. Kata Uwais, aku tak mau pergi jumpa kamu, tapi aku dah berhubung lama dah dengan kamu. Lebih baik daripada tu, iaitu dengan doa. Kita ni kalau boleh kita berdoa pada sahabat-sahabat kita ataupun orang-orang yang lama, yang kita sudah tidak jumpa dia. Teringat ke dia, Allah lama duk sayang kita tu, doa, ya Allah ya Tuhanku, murahkanlah rezekinya. Boleh doa ada dia. Jadi aku dah berhubung dengan kamu dengan perkara yang lebih baik daripada keduanya, lebih baik daripada ziarah, lebih baik daripada berjumpa. Iaitu dengan doa di belakang ghaib, di belakang mata. Apa makna doa belakang mata? Maknanya ketika kamu tidak nampak aku, ketika kamu tidak berjumpa dengan aku, ketika aku tak pergi rumah kamu. Ketika mu tengok aku tak pergi rumah kamu, bukan aku lupa pada kamu, tapi aku sudah berhubung dengan cara macam mana? Dengan cara doa. Kerana ziarah dan berjumpa. Sebab apa aku tambah pergi jumpa kamu? Mu mari jumpa aku ni. Sebab apa kata Uwais ni? Kata Uwais, aku tidak mau berjumpa dengan kamu. Dan aku tidak mau ziarah pada kamu. Tapi jangan bimbang, aku sudah hubung diri aku dengan kamu melalui doa. Dia kata kerana ziarah dan berjumpa melintangkan pada keduanya, menghiasi dan riak. Kerana sabit kita berjumpa, sabit kita ziarah akan membawa kepada riak dan juga menghiasi diri dengan amal ibadat. Masing-masing duk cerita kebaikan. Ada kita jumpa cerita keburukan? Tak ada. Bila kita jumpa nak cerita kita hebatlah. Hamba ni alhamdulillah menjak akhir-akhir ni murah rezeki, dapat buat tolong anak yatim. Mana lama tak jumpa. Tak, kalau tak jumpa orang kita dah cerita.
Kita jumpa alhamdulillah akhir-akhir ni Tuhan bagi murah rezeki sungguh. Baru ni ada seorang anak yatim mari rumah. Tengok dia susah, mari kita siang juga ke dia. Saya beli habis baju-baju sekolah dia. Suka mak dia. Saya pun gitu juga. Rezeki saya murah juga. Rezeki saya murah juga. Allah jiran tetangga saya susah baru ni. Tak ada orang nak tolong, nasib baik saya ada, tolong rezeki murah pula. Dia cerita dia, ini dia panggil menghiasi amal. Menghiasi amal dia kata. Sebab tu wes kata aku malas pergi jumpa kamu, malas nak jumpa kamu. Sebab apa aku bimbang menghiasi dadak. Kita bak jahat, orang mari rumah, awak tahu tak? Buah pelang rumah orang tu saya ketek. Dia takkan cerita gitu. Saya ambil sama. Orang ni pun cerita, saya ada lagi. Kebun dia tu saya pergi ambil kebun je tak sedar. Kita tak cerita kejahatan kita. Kita akan cerita kebaikan kita. Sampai kita jumpa orang ni, kita menghiasi amal ibadat kita. Maka bila kita menghiasi amal ibadat kita, maka rosak kita. Rosak kita. Rosak. Sebab bila rosak, akhir sekali kita dah jadi dah. Supaya tujuan orang puji kita ataupun kita jadi riak. Sebab tu weh kata, aku tidak mahu berjumpa dengan kamu. Tapi bukan bermakna aku nak memutuskan hubungan silaturahim. Aku sudah hubung melalui doa walaupun aku tidak nampak walaupun tidak berjumpa. Kerana sebab apa aku tak berjumpa kamu? Tidak mau berziarah, aku tidak mau berjumpa kerana bila aku berjumpa saja, maka kita akan menghiasi amal masing-masing. Kita akan cerita kebaikan kita. Alhamdulillah. Saya sekarang ni dah puasa sunat dah. Alhamdulillah. Saya dulu tak mengenal juga, lah ni dah mengenal, dah mengaji. Lah ni awak tahu tak? Satu hari suti sejuzuk saya ngapa saya baca Quran. Ngapa banyak dah, ngapa pun banyak. Tu orang tak tanya belaka tu dia cerita. Orang tak tanya satu cerita. Cerita hak diri kita, cerita hak anak. Alhamdulillah anak saya ni Allah payah dah, dia kata ni juruh kali cerita bab anak pula. Cerita bab suami. Suami saya ni Allah pergi siang malam, bangun subuh, pukul 3 bangun dah. Tengok bola. Mana? Pukul 3 bangun dah. Malam. Alhamdulillah saya dapat. Suami saya doa bangun pukul 3 pagi. Doa pagi. Tapi kalau petang-petang balik kerja pukul 6 siap-siap mandi nak pergi surau dah. Kadang-kadang sepak gok yang ngaji tu. Dia cerita kebaikan. Ini rosak belaka. Kadang-kadang kita kata bagus cakap bab agama, rosak kita rosak. Rosak belaka. Maka sebab itu dia kata aku tidak mahu berjumpa dengan kamu kerana bila berjumpa dan juga menziarah di antara satu sama lain akhir sekali menghiasi amal. Dan dikata orang bagi Sulaiman Al-Khawwas radhiyallahu anhu ketika datang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni anak raja sebenarnya. Ibrahim bin Adham anak raja, tapi dia ni dapat hidayat daripada Allah Ta'ala apabila dia duduk dalam istana penuh dengan kemewahan. Istana tu dan istana memang mewah lah. Maknanya anak raja. Anak raja ke pandai nak apa? Nak kuda, kuda. Biasanya. Tapi dia ada niat. Sekejap Jadi dia ada niat. Niat dia apa? Niat dia nak jadi orang baik. Niat dia nak jadi orang baik, nak soleh, tapi duduk dalam kemewahan. Lalu satu hari atas dekat istana dia dengar orang berlari. Dia pun cepat-cepat naik. Dia panggil loteng ke benda? Seterik itu. Loteng Kalau zaman rumah kita dia pakai atap, rumah orang Arab dia pakai loteng, istana pakai loteng gitu je. Jadi dia naik atas jumpa seorang yang tidak dikenali. Lalu dia kata, kamu buat apa di atas istana aku? Katanya, aku mencari kuda aku yang hilang. Kata Ibrahim Adham, ada ke munasabah cari kuda atas atap? Atas loteng ni, tak munasabah. Lalu orang tu mengatakan, wahai Ibrahim bin Adham, tidak munasabah kamu menjumpai Allah, kamu mencari Allah dalam keadaan kamu hidup dengan penuh dunia. Tiba-tiba orang tadi menghilang, dia termenung seorang diri, dan perkataan ini menyebabkan dia insaf. Dia keluar daripada istana. Dia keluar daripada istana, kemudian dia mencari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menjadi salah seorang wali Allah. Jadi dikata di sini
Maka dikata orang bagi Sulaiman Khawas radhiyallahu anhu ketika datang Ibrahim bin Adham, tiadakah engkau pergi kepadanya? Mu tak pergi berjumpa kepada Ibrahim bin Adham? Hai Sulaiman Al-Khawas, mu tak pergi berjumpa kepada Ibrahim bin Adham? Maka berkata ia, iaitu Sulaiman, bahawasanya berjumpa aku dengan syaitan yang marid syaitan yang jahat syaitan yang jahat itu terlebih kasih kepada aku daripada berjumpa akan dia itu Ibrahim bin Adham. Dia kata aku jumpa syaitan lebih aku suka pada jumpa Ibrahim bin Adham. Tak ke pelik kata gitu. Dia kata-kata orang sufi ni kadang-kadang pelik. Orang-orang sufi tu pelik, kadang-kadang tak sampai. Ni kata-kata hakikat. Jadi Ibrahim bin Adham ni wali Allah. Sulaiman Al-Khawas pun orang soleh juga. Jadi orang pun datang jumpa kepada Sulaiman Al-Khawas. Dia kata, wahai Sulaiman, kamu tak berjumpa ke dengan Ibrahim bin Adham? Tak berjumpa ke dengan Ibrahim bin Adham? Dia kata, kalau berjumpa dengan Ibrahim bin Adham, baik aku jumpa dengan syaitan yang jahat. Pelik tu. Aku berjumpa dengan syaitan yang jahat terlebih kasih kepada aku daripada berjumpa akan dia, daripada berjumpa dengan Ibrahim bin Adham. Lalu diingkar orang akan perkataan Sulaiman tadi. Orang marah kan tidak setuju. Engkar tu tidak setuju. Ataupun hairan, ataupun tidak setuju. Dah mana pelik nak cakap gitu. Nak jumpa syaitan jahat pula. Yang demikian itu. Di atas apa yang dia kata tadi. Yang dia kata aku nak jumpa syaitan lebih baik daripada jumpa Ibrahim bin Adham. Jadi orang pun engkar. Orang tidak setuju dengan apa yang dia kata. Orang bantah. Apalah kamu ni munasabah kata nak jumpa syaitan lebih baik daripada jumpa Ibrahim bin Adham. Kan baik Ibrahim bin Adham ni orang yang soleh. Maka katanya bahawa aku apabila berjumpa akan dia kata Sulaiman Al-Khawas, aku ini kalau berjumpa dengan Ibrahim bin Adham, aku takut bahawa aku berhiasi baginya. Aku takut nanti kalau aku jumpa aku menghiasi diriku. Hias mendapa diri dia? Hias dengan amal, cerita tentang kebaikan. Kalau aku jumpa Ibrahim bin Adham ni orang yang baik. Nanti aku cakap yang baik-baik, aku akan cakap amalan aku yang baik-baik. Jadi bila aku berjumpa dengan dia, aku kadang-kadang tak jaga hati aku. Cerita tentang kebaikan. Wahai Ibrahim, bagaimana dengan ibadat saya? Baik macam mana? Saya baca Quran satu hari, satu semalaman saya setengah juzuk, setengah Al-Quran daripada pagi sampai daripada malam pukul 1 pagi sampai ke subuh, amal ibadat. Nanti Ibrahim bin Adham kata bagus kamu macam ni. Macam ni. Bagaimana dengan keadaan anak murid kamu? Anak murid saya alhamdulillah, saya mendidik dia dengan zikir. Dia akan jadi ada orang yang soleh. Bagus. Dan dia akan tanya yang baik-baik, dia akan tanya yang buruk-buruk. Takkan jumpa dengan orang alim, orang alim kata tak rajin curi. Dia curikan dia. Tak ada, orang alim takkan kata gitu. Tak ada. Dia akan beritahu yang baik-baik. Lalu kita cerita yang baik-baik. Bila kita cerita yang baik-baik, kadang-kadang tanpa kita sedar, kita telah mencerita kebaikan kita. Lalu orang alim puji, bagus kamu alhamdulillah, harap kamu saja yang dapat mengubah masyarakat. Kita pun suka alhamdulillah. Tok guru puji aku. Masa tu rasa amal ibadat kita. Rasa amal ibadat kita. Sebab tu kita belajar tasawuf Allah. Belajar tasawuf siapa nangis kalau boleh. Siapa kita sedar aku ni tak lepas guna aku depan Allah ni. Berasa ibadat banyak pun tak kena. Takut pula. Kadang-kadang mempah cakap pada Allah, aku apa aku cakap macam ni aku riak ni rasa takut. Biar kita rasa gitu, biar lemah depan Allah. Siapa yang kita kata tak ada benda-benda. Ni belajar tasawuf rasa kita je hebat tak jadi. Semenjak belajar tasawuf ni mayang malam tak tinggal rasa. Jadi ringan. Tak mayang malam dah tu bagus. Zikir bagus. Ni set-set pekoh ni tak mayang malam ni. Kita set-set tasawuf bangun mayang malam. Padang gitu. Rosak kita rosak. Rosak buat amal ibadat macam tu. Lalu dia kata apabila berjumpa akan dia, aku takut bahawa aku berhiasi baginya. Aku takut bila aku jumpa aku cerita kebaikan aku. Cerita kebaikan aku akan hias amal ibadat aku macam ni. Dan apabila aku berjumpa dengan syaitan, berbeza dengan aku berjumpa dengan syaitan, maka tertegah aku daripadanya. Aku akan jaga hati aku. Tertegah, aku tak akan cakap tentang kebaikan aku.
Syaitan kata gini, aku akan lawan, aku akan jaga. Aku tahu dah syaitan ni akan menggoda aku. Aku tahu dah syaitan ni akan merosakkan amal ibadat aku. Aku akan jaga. Tapi kita ni duduk di depan orang alim, duduk depan orang soleh, kita cerita kebaikan, rosak amalan kita, kita tak sedar. Kita tidak sedar. Baik aku jumpa syaitan, aku jaga hati aku ni. Ni syaitan goda gini, aku jawab gini. Syaitan goda gini, jawab gini. Tapi bila kita jumpa orang alim, kita pula ceritakan kebaikan kita. Kita suka pada ujung, kita suka pada takabur, kita suka pada riak. Kalau tu bahaya dia. Untuk rehat kejap. Dan sesungguhnya berjumpa Syekh Imam akan setengah arifin. Arifin ni orang yang mengenal Allah, arifin billah, yang sampai kepada Allah. Maka duduklah muzakarah antara keduanya. Ni ada kisah mengenai seorang syekh. Seorang syekh ni, dia ni duduk dalam satu majlis. Jadi duduk dalam majlis, jumpa di antara syekh dengan orang arif billah, orang yang sampai pada Allah. Di bermuzakarah keduanya. Jadi muzakarah ni maknanya saling ingat memperingati, cakap bab agama. Antara keduanya masa yang panjang, iaitu dengan masa yang lama. Galik kalau kita tengok orang-orang alim sama alim cakap, orang ni bercakap ni, cakap macam ni. Jadi kata dengan masa yang panjang, yang lama. Kemudian berkata keduanya pada akhir cerita, habis dia duduk sembang lama-lama, cakap lama-lama, habis dah perbualan tadi, maka berkata keduanya pada akhir cerita, cerita keduanya dalam akhir majlis, dua orang ni nak balik dah, maka berkatalah syekh aku, kata tok gurunya, bagi arif, jadi ulama yang arif billah tadi, tiada aku sangka akan daku duduk aku satu majlis yang terlebih harap pahala, yang terlebih baik daripada majlis-majlis lain, daripada majlis ini. Dia kata lepas dia nak balik, dia kata alhamdulillah, dalam pertemuan saya dalam majlis ni yang paling baik kali. Paling ni yang saya harap pahala yang begitu banyak, majlis ni yang paling berkat sekali. Banyak-banyak pertemuan ni, katanya dia. Katanya syekh tadi, sebab berjumpa dengan orang alim tadi. Alhamdulillah. Tadalah engkau menyahajakan kepada yang terlebih baik. Yang terlebih baik. Tiadakah engkau menyahajakan kepada yang terlebih baik? Dia kata tak ada dah. Yang paling terbaik majlis ni, inilah majlis yang terlebih baik. Cerita engkau dan ilmu engkau. Dan dalam majlis ni yang kata terbaik sebab apa? Sebab aku dapat ambil cerita yang kamu cerita dan aku dapat ambil ilmu yang kamu beri. Inilah majlis yang terbaik. Majlis yang terbaik. Jadi majlis yang terbaik, majlis ilmu yang terbaik. Apabila kita habis majlis ilmu tu, kita merasakan ada benda kita buat alik. Ada benda kita buat alik, seperti berasa nak beramal macam ni, lepas tu ada perubahan pada diri kita. Itulah majlis ilmu yang baik. Jadi nak cari majlis ilmu yang ada perubahan. Perubahan pada diri kita, pada sikap kita. Maka dalam keadaan macam tu, kerana aku dapat cerita yang kamu cerita dan aku dapat ambil ilmu daripada kamu, dengan hasil daripada pertemuan kita ni, maka engkau khabarkan aku akan dia, dan engkau ceritakan kepada aku akan dia, akan ilmu kamu. Jumpa dapat ilmu. Ni untung kita duduk dengan orang alim ni, kalau kita bercakap dengan dia, dapat ilmu dia. Dan engkau zahirkan akan dia pada hadapanku, dan ternyata dengan ilmu tadi, jelas dengan akhlak kamu ni ternyata di hadapan aku, memang aku boleh ambil ilmu. Inilah majlis yang terbaik. Majlis berjumpa dengan orang alim. Kita ni kalau ada jumpa orang alim, duduk sekali dengan orang alim, dengan syekh-syekh besar, daripada syekh-syekh ulama-ulama ke, kadang-kadang kita duduk majlis dia, akan ada barakah pada diri kita. Kita duduk pergi dekat majlis syekh, kita pergi duduk, lepas tu kita balik, cuba kita renung, dia akan memberi kesan yang lain. Kalau syekh tu benar-benar orang yang ada barakah.
Bagi saya suka. Syekh daripada mana-mana jauh kita pergi. Habis PT tak apa. Balik hari tak apa. Pergi dekat, duduk majlis ilmu, duduk sejam balik jumpa. Tujuan ni kita nak duduk, sama ada kita nak ambil ilmu dia ataupun kita nak tumpang barakah dia. Yang paling penting, saya suka pergi jumpa orang alim. Yang paling penting, kerana saya baca dalam satu kitab Minhajul Qasidin, kitab Arab, mengatakan bahawa di antara sebab manusia mendapat syafaat adalah kerana duduk bersama orang alim. Sebab di antara sebab dia dapat syafaat, amal ibadat kurang apa-apa, tapi dia pernah duduk dalam tu, dan orang alim tu di antara orang yang boleh memberi syafaat dengan izin Allah. Lalulah ditanya, adakah kamu ni pernah duduk dalam majlis ilmu orang-orang alim? Ni majlis ilmu orang ni akan beri syafaat. Kamu pernah duduk dah dalam majlis ilmu dia? Dia kata pernah. Bila pernah saja dia tengok oleh malaikat bahawa orang ni pernah, insya-Allah akan mendapat syafaat. Syafaat di sisi Allah. Maka dalam keadaan macam tu, kerana aku kata majlis ini adalah majlis yang terbaik, kerana aku dapat ilmu kamu, aku dapat tengok cara amal kamu, keadaan kamu, itulah yang aku merasakan majlis ini adalah majlis yang terbaik. Maka dia kata, dan aku pada hadapanku, dan aku demikian juga, kata seorang lagi, aku pun begitu, kata Syekh Arif Billah, aku pun macam kamu juga. Dalam majlis-majlis yang terbaik, aku dapat ilmu kamu juga. Mu dapat ilmu aku pun dapat ilmu kamu. Dan aku demikian juga. Maka jatuh riak, maka menangis Syekh Imam. Menangis dia. Bila dia kata aku pun macammu juga, lalu timbul dalam hati dia riak. Riak dalam hati dia, lalu dia menangis. Dia menangis. Lama kemudian pesanan, pensan, bukan pesanan tu. Lama kemudian pensan atasnya. Dan adalah kemudian daripada demikian berkata dengan itu ini, hai kebinasaanku daripada tempat berhenti bagai yang ada dengan dia. Ini kisah dia begini, cerita dia dua orang, seorang syekh berjumpa dengan seorang arif billah. Lalu dalam pertemuan tadi, dia pun berbincang-bincang, cakap-cakap berilmu dengan masa yang panjang. Boleh jadi sejam, boleh jadi 2 jam. Habis dah dia majlis tadi, lalulah nak berpisah. Salah seorang daripada mereka berkata, dalam majlis-majlis pertemuan saya dengan orang-orang lain, inilah pertemuan yang paling saya suka sekali. Inilah pertemuan ataupun inilah majlis yang paling baik bagi saya. Kata orang tu pun, saya pun begitu. Lalu dia ni pun kata, saya merasa majlis ini terbaik sebab saya telah mendapat ilmu daripada apa yang kamu kata. Daripada apa yang kamu kata, apa yang kamu ajar, dan saya tengok terselah apa yang kamu kata ni memang di hadapan kami. Kamu ni memang betul-betul orang yang berilmu. Lalulah dia dengar orang puji tu, dia pun kata, aku pun begitu jugalah. Aku pun begitu juga. Lalu terlintas dalam hati dia, dia merasa suka dengan orang puji dia tadi. Orang kata ni majlis ilmu yang terbaik, lalu dia kata, bagi aku majlis ini bukan majlis yang terbaik bagi aku. Sebab apa? Sebab disabit majlis ini menyebabkan aku riak. Aku suka menghias-hiaskan. Jadi dalam majlis ilmu, bila jumpa orang alim sama alim, dia ada nyakit sebenarnya. Bila alim sama alim dia jumpa, jadi bila kita cakap banyak, ni orang alim kita cakap banyak, cakap banyak menyebabkan orang alim yang lain pun tunduk. Kita akan berasa kita ni lebih hebat daripada orang-orang lain. Lepas tu kalau kita jumpa orang-orang syekh-syekh besar-besar, kadang-kadang dia masing-masing tak berapa nak cakap banyak. Masing-masing nak tunjuk apa? Tunjuk dia ni dhaif, bukan tunjuk hebat. Jadi salah seorang ni yang arif billah pula, dia duk cakap banyak, duk cakap, orang pun ambil ilmu-ilmu. Jadi dia merasakan bahawa aku ni orang alim, ini orang alim, tapi orang alim ni belajar dengan aku. Bermakna aku lebih hebat pada dia. Lalu orang ni bila duk cakap, orang ni kata, Allah, banyak ilmu saya dapat belajar daripada awak. Lalu dia pun mari megah lalu dalam hati. Lalu dia menangis dan pensan situ. Terus pensan. Kerana takut kepada Allah Taala. Jadi dia tidak suka majlis ni. Majlis ni kerana apa? Majlis ni kadang-kadang boleh membawa kepada riak. Hinggalah dia pensan. Kemudian bila dia sedar daripada pensan, terkejut daripada pensan, lalu dia kata, hai,
kebinasaanku daripada tempat berhenti orang yang ada dengan dia. Terlebih takut daripada bahawa diadilkan oleh hakim. Hakim ni Allah. Diadilkan oleh hakim. Aku menyatakan Allah Ta'ala dengan mengerjakan maksiat akan dia, akan Allah. Padahal tiada bagiku daripada orang yang lain. Yang lain berapa tu? Yang lain Rahim. Yang lain Rahim. Hai Tuhanku, akan ampun daripadamu akan dosa mengakui. Mengakui, yakni hamba yang mengakui salah selama-lama, melainkan bahawasanya adalah ianya nadim. Nadim ni orang yang menyesal. Dan berkata di dalam malam apabila mengkelam ataupun menggelap akan dia. Ahan bika, dosanya ditutup dengan kunia alim. Alim, ini oleh orang yang alim. Ni mendapat pula maksud dia ni. Okey, baik. Selepas daripada tu dia pensan. Bila lepas daripada pensan, dia pun terkejut daripada pensan. Dia pun kata pada Allah Ta'ala, dia terkejut. Dia kata, ya binasa sungguh aku. Dengan sabit aku berhenti di sini jumpa dengan orang ni. Akhir kali dia kata aku binasa dengan barang yang ada dengan dia. Dengan ilmu yang dia ada ataupun dengan dia jumpa kawan tadi, ilmu dia ada, dia pun cerita-cerita amal ibadat dia, cerita kebaikan, maka memberi binasa pada dia. Dan terlebih takut daripada bahawa diadilkan oleh Allah. Dan dia rasa takut bahawa nanti dia akan dihukumkan oleh Allah Ta'ala yang maha adil. Yang maha adil. Aku menyatakan, yakni dia ni mengaku pada Allah Ta'ala dengan mengerjakan maksiat akan dia, kerana aku telah melakukan maksiat pada Allah. Bila buat maksiat? Bila dia cerita kebaikan dia, bila cerita ilmu dia tu maksiat dah. Kita dah sedar maksiat kita buat dalam ibadat. Tak nampak. Tidak menampak. Kalau orang alim dia suka dengan kemasyhuran dia. Jadi semakin orang puji dia, semakin dia bersemangat. Semakin dia mengajak itu, dia semakin buat dosa di sisi Allah. Maka dia kata dalam keadaan dia buat maksiat, padahal tiada bagiku daripada orang yang lain Rahim. Tiadalah yang maha, yang lebih mengasihi kepada aku. Rahim ni orang yang kasih lah. Hai Tuhanku, akan ampunlah padamu akan dosa. Ampunlah dosa aku ya Tuhanku. Mengakui, yakni aku mengakui di atas dosa yang aku lakukan. Kita yang paling penting nak beritahu, kita kena jadi orang yang mengaku buat dosa. Paling penting. Walau kita buat amal ibadat yang banyak pun, semakin kita buat banyak ibadat, patutnya semakin banyak ibadat, semakin banyak kita merasa buat salah. Kerana kesalahan dalam ibadat ini lebih besar daripada kesalahan tanpa ibadat. Ibadat, mana kita tahu buat ibadat tu, tinggallah, kita tinggal ibadat. Tapi dalam buat ibadat, buat dosa, Allah Ta'ala lebih murka dalam kita buat dosa dalam melakukan amal ibadat. Orang curi tak semayang, boleh tahan lagi. Dia tak semayang, dia curi. Tapi orang semayang curi. Mana yang lebih berat? Berat orang yang semayang curi. Jadi buat dosa dalam ibadat tu lebih. Sebab tu orang-orang yang soleh, dalam semakin banyak beribadat, semakin banyak taubat pada Allah. Kita buat amal ibadat banyak, bila orang tu nak taubat? Dah isak-isak. Maknanya kita tengok buat amal ibadat ni, kita tengok orang, siang orang tu dah taubat. Allah Ta'ala tak buka hidayah ke dia. Kita Alhamdulillah, kita mayang tak tinggal. Jadi kita sebenarnya dalam buat dosa itu tak sedar. Kita merasa diri kita baik. Cukup dah seorang itu berdosa dalam merasakan diri dia aman daripada Allah. Cukup dah diri dia berdosa, merasakan diri dia baik pada orang lain. Baik pada orang lain. Itu dah kira berdosa dah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu orang ni yang orang arif billah ni menajak pada Allah, dia kata dia mengakui dosa yang dia buat selama-lamanya, melainkan bahawasanya adalah ia nadim. Melainkan dia adalah orang yang menyesal. Dia mengakui tidak ada lain dia ini kecuali adalah dia orang yang menyesal. Berkata di dalam malam, apabila sampai larut malam, apabila mengkelam gelap akan dia,
Ahan bika, bagi dosanya. Benda ahan bika tu. Dosanya ditutup akan kunia alim. Kunia alim yakni oleh orang yang mengetahui. Alim ini yakni Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu, jadi apabila sampai waktu malam yang kelam, dia munajat kepada Allah, lebih-lebih lagi pada waktu malam dia munajat kepada Allah Ta'ala dan mengakui di atas dosa walaupun malam yang gelap, tetapi Allah Ta'ala mengetahui di atas apa yang dia lakukan. Jadi hanya nak beritahu mengenai orang tadi apabila dia terkejut daripada pingsan, kemudian dia pun menajak pada Allah, mengadu pada Allah, berdoa pada Allah, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Maka demikianlah kita yang dalam melakukan amal ibadat, kadang-kadang kita kena mengakui dosa yang kita lakukan. Amat besar di sisi Allah Ta'ala dosanya apabila seorang itu melakukan amal ibadat kemudian merasakan dirinya aman daripada Allah. Dan kita hendaklah jadi orang yang sentiasa buat dosa banyak, yang sentiasa mengakui orang yang banyak melakukan dosa, dan jangan melihat orang-orang lain ini buruk ataupun dimukai Allah kita saja dikasih. Tidak. Kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita disuruh banyakkan menangis, banyakkan ingat kepada Allah dan lihat kepada dosa kita. Kata Luqmanul Hakim, la tanzu ila hasanatika, jangan kamu lihat kepada kebaikan kita. Jangan lihat kebaikan. Kalau kita lihat kebaikan, tengok puasa, banyak dah puasa, mengaji Quran, banyak dah mengaji Quran, rasa-rasa tak ada apa dah. Kita tengok atas kebaikan kita. Bila kita tengok atas kebaikan kita, kita lupa dosa yang kita lakukan. Cukuplah seorang tadi dikira berdosa apabila dia tidak melihat keaiban yang ada di dalam dirinya, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah hal orang yang zahid, orang yang zuhud dan orang yang riadah. Riadah ni orang yang sukan, tapi bukan makna sukan. Riadah ni orang yang berusaha memperbaiki diri dia. Di dalam berjumpa mereka itu, maka betapa hal orang yang ahli zina yang menghiasi dirinya. Dan batalah ni orang yang sia-sia dengan dunia, ahli dunia lah. Maka dia kata betapa adalah hal mereka itu kelakuan orang yang syarul ni jahat, dan juga juhalah dan jahil. Dia kata demikianlah orang yang apa ni, orang yang zuhud dan orang yang kembali kepada Allah. Dia tidak mahu berjumpa dengan orang-orang ahli dunia kerana bimbang dengan sebab dia jumpa dengan orang-orang ahli dunia akan menambahkan kejahatan ataupun menambahkan kejahilan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak dapat tidak, kita mestilah sentiasa mengasingkan diri. Kalau kita nak berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Dan kita kena jaga hati kita. Jangan hati kita dihinggap dengan penyakit riak, jangan hati kita dihinggap dengan penyakit ujub. Jadi macam mana nak jaga perkara-perkara penyakit dalaman? Dalam kitab tasawuf dia kata tidak dapat tidak, mesti kena jalan pembersihan hati. Jalan pembersihan hati ialah melalui zikir. Zikir. Jadi zikir untuk membersihkan hati kita, dan di antara jalan zikir tadi dengan cara bertarekah, mengambil daripada guru-guru. Ada orang tanya saya dalam satu, minta maaf saya tak jawab lagi. Saya ni SMS ni orang tanya, saya payahkan nak jawab selalu. Yang pertama, saya tidak ada ilmu. Kadang-kadang kita kena tanya orang. Ada orang tanya minggu 2 minggu tak jawab. Tanya orang-orang yang lebih alim pada saya. Saya ni hanya tolong baca aja, ilmu tak ada dalam kepala. Jadi nak beritahu, tanya mengenai amalan zikir yang diambil ikut buku-buku ataupun tidak melalui guru. Adakah memberi kesan kepada makhluk-makhluk halus katanya. Dia tanya. Jawapan dia ya. Kamu memberi kesan. Kalau diambil ikut buku-buku yang tidak ada guru, maka hendaklah ambil amalan-amalan zikir dengan guru secara bersanad. Sanad dengan guru yang benar, yang sampai silsilahnya kepada Nabi SAW. Jadi tidak dapat tidak, kita ni kalau boleh nak beramal, biarlah melalui sanad ataupun melalui berguru. Kemudian kita pula disuruh sentiasa mendalami ilmu tasawuf, kerana katanya Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, dia dulu dia engkar, dia tak percaya kepada tasawuf ni ataupun dia mempertikaikan. Tapi dia kata kalau aku tidak mendalami ilmu tasawuf ini,
yang saya aku ini duduk dalam dosa. Duduk dalam dosa, tidak menyedari bahawa hatinya kotor, hatinya buruk dan sebagainya. Jadi tidak dapat tidak, kita kenalah mendalami ilmu dan juga dalam kitab ini memberitahu kena jaga hati kita. Nak jaga hati kita macam mana? Di antaranya kena kurangkan makhluk. Kurangkan berkawan kecuali orang-orang yang soleh, dan kurangkan, banyakkan duduk di dalam rumah melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam melakukan amal ibadat, carilah redha Allah taala, carilah kasih dengan Allah taala. Jangan mencari kedudukan di sisi makhluk, kerana kedudukan di sisi makhluk itu tidak memberi manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Jadi hari ini nak minta berhenti awal sikit tak apa okey, wallahu a'lam. Zainal Anbiya, assalamu alaik azkal azkiya, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik azkal azkiya, assalamu alaik atqal atqiya, assalamu alaik asfal asfiya, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik, assalamu alaik, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik azkal azkiya, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik azkal azkiya, assalamu alaik ya khairal anam, assalamu alaik ya badrat tamam, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik, assalamu alaik, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik azkal azkiya, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik azkal azkiya, assalamu alaik ya nuraz zalam, assalamu alaik ya kulal maram, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik, assalamu alaik, assalamu alaik Zainal Anbiya,
Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jauh indallah. Innal musinal qad jauh bi zambiya astaghfirullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jauh indallah. Innal musina qad jauh bi zambiya astaghfirullah. Ya Sayyida Rusli Adina, hayya birarati lainal ya imata sadatil aqta ma'adina sidki wasirri. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jauh indallah. Innal musina qad jauh bi zambiya astaghfirullah. Nadil muhajir safi Allah, zaka bena'i sahabat sadat. Summal muqaddam wali Allah, dasal wara kudawatil qadar. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jauh indallah. Innal musina qad jauh bi zambiya astaghfirullah. Kumu bina wasyifu anna, ya sadati hadhil aswa wa mumadinatkum muranna min jumlati syari wal bawa. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jauh indallah. Innal musina
قد خاصمهم رب الأولى بكمال